pengundi awal PRK Pulai, 65% selesai tunai tanggungjawab. Salam Malaysia Madani, berita tengah hari 5 September 2023. Saya Hazel Desmond. Hari ketiga Kembara Kenali Borneo yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan rasa terharu terhadap sambutan rakyat. Program bermula di Tawau sejak Ahad lalu bukan sahaja mendapat sambutan masyarakat ketika ketibaan Sri Paduka Baginda berdua pada majlis yang dirancang, malah sepanjang perjalanan konvoi. Kenyataan Istana Negara menasihatkan orang ramai yang menantikan ketibaan konvoi sentiasa menjaga keselamatan ketika ketibaan konvoi di lokasi. Rakyat diminta sentiasa berada di bahu jalan raya dan tidak menyeberangi laluan ketika konvoi melintasi lokasi bagi mengelak kemalangan atau kejadian tidak diingini. Malah rakyat turut dinasihat tidak bersusah payah menanti ketibaan konvoi, terutamanya sehingga lewat malam bersama anak kecil. Hari ini, Kembara Kenali Borneo, Ala Sultan Abdullah dan Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dijadual menelusuri lebuhraya Pen Borneo dari Sandakan ke Telupit sebelum meneruskan jelajah ke Kundasang. Pagi tadi, keluarga diraja ini melakukan lawatan ke Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok, Sandakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43 di Pusat Konvensyen Jakarta, Senayan. Ketibaan beliau diiringi isteri Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, disambut Presiden Indonesia Joko Widodo dan isteri Iriana serta Menteri Luar Retno Marsudi. Datuk Seri Anwar mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak ASEAN dan sidang kemuncak berkaitan yang diadakan mulai hari ini hingga Khamis di bawah kepimpinan ASEAN Indonesia dengan tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Ini termasuk menyertai pembukaan Forum ASEAN Indo-Pasifik serta mengadakan pertemuan dengan diaspora Malaysia dan rakan Indonesia di Jakarta dalam program Temu Anwar malam ini. Semalam, Datuk Seri Anwar melahirkan harapan bahawa penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak tahunan itu akan mengukuhkan lagi pusat ASEAN di rantau Indo-Pasifik dan menggalakkan keterangkuman dan keterbukaan ASEAN dalam hubungannya dengan rakan kongsi luar. Dan hari ini berlangsungnya pengundian awal bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai Johor. Dua pusat pengundian dibuka serentak bermula 8 pagi tadi dan setakat 12 tengah hari, 65% individu telah menunaikan tanggungjawab. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh menyasarkan sekurang-kurangnya 99% daripada 927 pemilih awal terdiri daripada pegawai dan anggota polis akan keluar mengundi. Kalau kita tengok segi trend tu amat baiklah ya. Di sejam yang pertama dah 16%, sejam yang kedua dah 34%. Saya nampak progresi yang baik. Dan saya melihat juga pihak anggota juga memantau kehadiran anggota-anggota mereka masing-masing. Macam di sini kita lihat ada 4-5 kaunter ya, memantau anggota masing-masing untuk hadir dalam proses pengundian awal. Beliau ditemui selepas melakukan tinjauan di Pusat Pengundian Awal PPM Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat itu dijadual tutup pada pukul 5 petang nanti, manakala Pusat Pengundian Awal di Balai Polis Kempas telah ditutup 12.30 hari tadi. Tiada pengundian awal untuk kerusi Dewan Negeri Simpang Jeram dan Sabtu ini hari pengundian bagi kedua-dua kerusi berkenaan. Saudara, bagi meninjau situasi semasa di markas PPM Wilayah 2, kita terus saja bersama Anas Madno. Anas, mungkin ada angka terkini mengenai peratusan yang telah pun keluar mengundi setakat ini? Baik, terima kasih Hazel. Kita teruskan saja dengan perkembangan terkini dari lokasi di mana saya berada, iaitu di pusat mengundi markas pasukan Polis Marin Wilayah 2 di Tampoi ini. Peratusan keluar mengundi sehingga 12 hari tadi untuk pusat mengundi ini saja 62.88% ataupun 554 orang daripada 881 pengundi yang akan menunaikan tanggungjawab mereka di pusat mengundi ini sahaja.
secara keseluruhan menurut SPR 65% peratusan keluar mengundi sehingga 12 tengah hari tadi untuk 2 pusat mengundi. Namun saya nak kongsikan sebenarnya situasi semasa di pusat mengundi ini, jika dibandingkan dalam laporan saya pada pagi tadi, keadaan di sini agak sesak dengan ramai anggota dan juga pegawai hadir untuk tunaikan tanggungjawab masing-masing. Ini kerana kebanyakan mereka merupakan mereka yang bertugas di kawasan ini. Jadi mereka selesaikan tanggungjawab mereka lebih awal sebelum mereka sambung dengan tugasan masing-masing. Dan pada sebelah tengah hari ini, seperti setiap kali undi awal ataupun undi biasa, pada sebelah tengah hari akan berlaku sedikit reda situasi di pusat mengundi sebelum penutupannya nanti pada pukul 5 petang. Mungkin akan ada sedikit pertambahan dan SPR sendiri menjangkakan lebih 90% peratusan keluar mengundi untuk undi awal di Parlimen Pulai P161 ini. Dan pada sebelah pagi tadi, kalau saya nak recap balik semula apa yang berlaku pada awal pagi, pada pukul 8 suku pagi sehinggalah 8.45 pagi, tiga calon yang bertanding bagi kawasan Parlimen Pulai, iaitu saudara Suhaizan Kayak dari Pakatan Harapan, calon PN Zulkifli Jaafar dan juga calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi hadir ke pusat mengundi di markas PPM Wilayah 2 ini untuk mereka lihat dan saksikan proses undi awal, proses demokrasi yang berlaku di pusat mengundi ini. Dan begitu juga dengan pengurusi SPR dan juga Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat juga berada di markas ini dekat tengah hari tadi pukul 11.50 lebih kurang. Beliau hadir ke sini untuk beliau turut sama tengok macam mana proses mengundi di pusat mengundi ini sebelum mereka berangkat semula keluar dan melakukan tugasan seperti biasa. Dan selain itu juga boleh saya kata lancar proses undi di sini dibantu dengan 16 orang petugas pilihan raya yang ditempatkan di sini. Dan mereka ini akan naik ke tingkat 3 di Dewan Nusantara untuk menyelesaikan tanggungjawab mereka membuat pilihan sebelum beredar dari kawasan pusat mengundi. Dan saya rasa itu dahulu yang boleh saya kongsikan dari pusat mengundi di markas PPM ini. Oh ya, saya sebelum itu saya terlupa, saya nak ingatkan satu lagi juga. Semalam Ketua Polis Johor ada mengingatkan ataupun memaklumkan mengenai penugasan anggota 269 anggota dan pegawai bertugas untuk memastikan kelancaran proses undi awal selain petugas-petugas pilihan raya yang berada di sini. Dan untuk laporan seterusnya saya nak teruskan dengan rakan saya di Balai Polis Kempas, Erwin Zaid. Dengannya pusat mengundi di sana telah pun selesai pada tengah hari tadi. Silakan Erwin. Anas, terima kasih untuk perkongsian itu. Dan dalam perkembangan berkaitan, 24 lagi permit ceramah dan kempen diluluskan Polis Johor semalam. Jurucakap media PRK Johor, Superintendent Ibrahim Matsum berkata, 9 permit ceramah dan 8 permit kempen diluluskan bagi Parlimen Pulai. Manakala bagi Dewan Negeri Simpang Jeram, 4 permit ceramah dan 3 permit kempen diluluskan. 2 kertas siasatan masih dibuka setakat ini. Secara keseluruhan, 294 permit daripada 302 permohonan diluluskan sejak 26 Ogos sehingga semalam. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, Kesetiaan kepada raja dan negara. keluhuran perlembagaan, Kedaulatan undang-undang. kesopanan dan kesusilaan. Masih bersama Berita Tengah Hari. Stok beras putih tempatan di seluruh negara dijangka pulih dalam tempoh sebulan susulan langkah intervensi segera dilaksana kerajaan. Inisiatif menerusi program khas itu akan meningkatkan lebih 20% kuota pengeluaran beras di pasaran. Ini sedang ditangani sebenarnya pihak kawasan labori padi dan beras. Negara akan bertindak dan sentiasa akan mengawasi perkara ini. Maklum dan kita bertindak, sedang bertindak dan termasuklah pihak kawalan padi dan beras di peringkat kementerian juga sedang bertindak perkara ini. InsyaAllah sekarang ini dalam kawalan. Selain itu, tindakan undang-undang lebih tegas akan dikuatkuasakan mengikut Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang membolehkan kementerian terlibat membatal atau menggantung setiap lesen dikeluarkan. Beliau juga akan mengadakan satu lagi sesi libat urus bersama pengilang dan pemegang taruh industri padi beras Khamis ini. Garis panduan pelaksanaan pembaharuan semula bandar diperkenal Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Ia sebagai usaha memajukan dan membangunkan kawasan penempatan terpinggir serta usang selain meningkatkan kualiti hidup masyarakat bandar. Menterinya Ngah Korming yakin garis panduan tersebut dapat menjadi rujukan utama untuk memudahkan proses pembaharuan semula bandar selain merancangkan lagi proses pembangunan bandar di seluruh negara. GPP PSB ini menggariskan panduan pelaksanaan dari segi penyelarasan terminologi berkaitan pembaharuan semula bandar. Pertama, ini adalah berkaitan dengan terminologi. Kedua, proses yang terlibat berdasarkan jenis pemilikan tanah. Ketiga, insentif-insentif yang boleh ditawarkan oleh kerajaan kepada pemaju. Tata kelola. Keempat, tata kelola di peringkat persekutuan dan juga negeri serta pertimbangan dalam menguruskan projek pembaruan semula bandar. Dalam pada itu, KPKT kini dalam proses penyediaan akta khusus berkaitan pembaharuan semula bandar agar selari dengan amalan negara maju lain. Keputusan Jemaah Menteri adalah supaya proses ini dipercepatkan dan kita berharap akta baru ini akan dibentang di Parlimen pada tahun depan juga. Baik, lagi perkembangan PRK Parlimen Pulai. Kita terus bersama Erwin Zaid yang ketika ini berada di Balai Polis Kempas. Erwin, teruskan. Ya, Bala, terima kasih Hazel. Saya masih di Pusat Pengundian Awal di Balai Polis Kempas Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini Hari Pengundian Awal bagi P161 Pulai. Dan Pusat Pengundian Awal ini telah pun ditutup secara rasmi pukul 12 tengah hari tadi selepas 4 jam beroperasi bermula pukul 8 pagi. Dan peti undi dibawa keluar pada pukul 12.15 tengah hari tadi untuk disimpan sementara menunggu proses penjumlahan undi yang akan berjalan pada 9 September nanti. Dan berdasarkan maklumat diterima, kehadiran peratusan pengundi di sini berada pada 95% daripada keseluruhan 46 pengundi berdaftar di sini. Dan ini menjadikan 43 daripada 46 pengundi berdaftar di sini hadir menjalankan tanggungjawab mereka. Dan sepanjang beroperasi, proses undi awal berjalan dengan baik, tiada sebarang insiden tidak diingini berlaku. Dan buat masa ini hanya pusat pengundian awal ini saja yang ditutup, manakala markas pasukan polis Marin Wilayah 2 di Tampoi akan terus dibuka sehingga pukul 5 petang nanti kerana terdapat 881 pengundi berdaftar di sana.
Dan mengikut kenyataan SPR secara keseluruhan, sebanyak 65% pengundi awal berdaftar telah mengundi di P161 Pulai setakat pukul 12 tengah hari. Dan sekian saja laporan saya bagi P161 Pulai yang sahih di RTM. Kita kembali semula ke Hazel. Baik Erwin, terima kasih. Seterusnya, zon bebas kenderaan antara inisiatif dilaksana Melaka dalam mencapai misi bandaraya rendah karbon. Sejajar 40% sasaran pengurangan karbon menjelang 2030. Fasa percubaannya dibuat dengan pengisian program santai at Bandar Hilir. Nurul Ashikin Abdul Halim ada perinciannya. Buat permulaan, zon bebas kenderaan membabitkan penutupan laluan sepanjang 2.3 km pada Sabtu setiap minggu, bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Laluan terlibat ialah di Bangunan Merah, sebahagian laluan di hadapan Menara Tamim Sari serta laluan di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan. Jadi di sini kita ada sediakan pelbagai aktiviti, antaranya kalau kita tengok hari ini ada kumpulan-kumpulan baskers di sepanjang jalan, ada peniaga-peniaga kraft tangan, sambil-sambil itu dia boleh menikmati jamuan minuman dekat tepi-tepi jalan ni, ada kedai-kedai minum ya. Dan juga tadi kalau di depan samudera tadi, kalau ada yang ingin berjoget lambak pun ada juga boleh berjoget lambak, itu dibuat oleh kelab budaya MBMB. Seperti yang saya boleh kongsikan, ini antara kemeriahan yang dapat dilihat di sepanjang laluan zon bebas kenderaan ini melalui program santai at Bandar Hilir, yang mana orang ramai menggunakan peluang ini untuk beriadah dan bersantai bersama keluarga sambil menikmati keindahan suasana malam di sekitar Bandar Hilir Melaka. Sidang indah, sungguh gemilang, jadi tumpuan. Kita walking, boleh macam ni, boleh tengok basking. Selalu macam tepi-tepi jalan ni kita tak. Kalau ada kereta susah untuk kita tengok mereka. Nak beli-beli pun susah kan, banyak kereta apa semua. Macam ni senang lah. Saya rasa bagus lah. Untuk orang lokal pun bagus. Boleh exercise, boleh ada yang jogging, ada yang bawa anak, bawa basikal kat sini. Boleh lah. Setujulah. Ada bagus untuk pengunjung. Kita tak payah bersesak. Boleh santai-santai jalan kaki. Kalau tak ada, kita penuh kereta dekat sini. Kan? Jadi boleh teruskan lah. Usaha ini juga bagi memelihara dan memulihara bangunan warisan, khususnya dalam kawasan UNESCO. Kalau kita lihat data, 25,000 ke 27,000 kenderaan masuk di dalam kawasan itu setiap minggu. Jadi bayangkan dalam keadaan bangunan merah kita yang kita sayangi itu sudah berusia ratusan tahun. Jadi kita juga kena ambil tanggungjawab untuk memastikan bangunan itu dipelihara. Datang Melaka, bandaraya bersejarah. Aduan maklum balas atau cadangan yang membina bagi penambahbaikan zon bebas kenderaan ini boleh disalurkan kepada Kerajaan Negeri Melaka atau Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB melalui pelbagai platform yang disediakan. Jadi pada anda yang ingin merasai suasana malam di Bandar Hilir, mana lagi? Melaka lah. Nurul Ashikin Abdul Halim, RTM. Jomlah jom kita datang Melaka. RTM dalam proses membangun serta menaik taraf sistem pemancar radio FM. Projek pembangunan dan naik taraf kini dalam fasa akhir melibatkan 35 tapak stesen pemancar dan dijangka siap akhir 2024. In total, there are 96 FM transmitter station sites located in the country. From that figure, 61 FM transmitter station sites have been upgraded in stages under this project. I'm optimistic that this effort will allow radio to remain a crucial medium of to channel the unity government's initiatives to the people. Beliau berucap pada persidangan Radio Days Asia 2023 di Ibu Negara. ...45 adun mengangkat sumpah jawatan pada mesyuarat pertama Dewan Undangan Negeri Kelantan ke-15 di Kota Baru. Majlis angkat sumpah berlangsung di hadapan Speaker Dewan Negeri yang baharu, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah.
Menteri Besar yang juga adun meranti, Datuk Muhammad Nasruddin Daud mendahului senarai. Disusuli timbalannya, Datuk Muhammad Fadzli Hassan serta barisan Exco dan adun lain. Pada pilihan raya umum DUN Kelantan yang lalu, PAS dan rakan gabungannya dalam Perikatan Nasional menang 43 daripada 45 kerusi dipertandingkan. Dalam perkembangan sama, sidang Dewan turut bersetuju memilih bekas Ahli Parlimen Bacok Nik Muhammad Nik Abdul Aziz sebagai Ahli Dewan Negara bagi mewakili Kelantan. Beliau menggantikan Muhammad Apandi Muhammad yang tamat tempoh khidmatan Julai lalu. Lebih ramai penyokong pasukan Penang FC dan Kedah FC akan ditahan susulan pergaduhan baru-baru ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Kaw Kok Ching memaklumkan setakat ini 7 individu telah didakwa di mahkamah. Dan kes ini kita buka di bawah kes masa itu pergaduhan, gaduh gempa dan kita juga bawa rujuk pada DPP lah. Now kita tunggu decide dari DPP. Tunggu DPP buat sana. Ada tangkapan susulan ke selepas? Setakat ini kita tangkap yang itu hari kita tangkap. Tak silap itu hari tangkapan yang bola tu 7 orang kan, 6-7 orang. Yang bola yang 3 paper kan. Berapa total tangkapan? 7. Rasa yang tu 7 orang lah, lebih kurang 6-7 orang. Insiden berlaku pada 22 Ogos lalu selepas perlawanan Liga Super antara Penang FC dan Kedah FC. Bursa Malaysia memulakan dagangan lebih rendah pagi tadi. Ini berikutan kemunculan kegiatan pengambilan untung dalam saham wajaran tinggi terpilih di tengah-tengah sentimen berhati-hati di kalangan bursa serantau. Indeks FPM KLCI turun 5.38 mata kepada 1,457.34 mata setakat pukul 12.30 tengah hari tadi. Kaunter saham paling aktif menyaksikan Kelas Sita naik setengah sen kepada 8 sen, Ecovest susut 4.5 sen kepada 51.5 sen dan Top Glove meningkat 1.5 sen kepada 75 sen. AAX pula muncul kaunter saham paling untung naik 17 sen kepada RM2.42. Manakala saham D-Lady bertambah 16 sen kepada RM22.46 dan Comcorp meningkat 15 sen kepada RM1.32. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat apabila peserta pasaran terus mengelak daripada mengambil risiko berikutan prospek ekonomi global yang semakin mencabar. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.65 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.43 dan berada pada 3.17 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.87 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.02 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.15. Empat menteri anggota Kabinet Baharu Thailand dijadual mengangkat sumpah di hadapan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn hari ini. Ia 3 hari selepas Vajiralongkorn memperkenan barisan menteri diketuai Perdana Menteri Srettha Thavisin pada Ahad lalu. Istiadat angkat sumpah dan ikrar taat setia berlangsung di Istana Dusit. Kabinet dipimpin Thavisin dibentuk beberapa bulan selepas pilihan raya umum pada 14 Mei. Thavisin turut memegang jawatan Menteri Kewangan, manakala Anutin Chanvirakul bekas Menteri Kesihatan dari Kerajaan Pimpinan Tentera terdahulu sebagai timbalan Perdana Menteri. Beberapa pengkritik menyatakan Kabinet Baharu Thavisin tidak banyak berubah dengan kabinet sebelumnya. Malah sesetengah pihak mendakwa ia adalah kabinet lama dengan piutai di dalamnya.
Rusia sedia kembali melaksanakan inisiatif perjanjian Bijirin Laut Hitam sekiranya semua syarat berkaitan dipenuhi. Buat permulaan, Presiden Vladimir Putin menyatakan Moskow akan membekalkan bijirin percuma kepada 6 negara Afrika setelah pihaknya menarik diri daripada perjanjian yang membolehkan ekspor makanan Ukraine melalui Laut Hitam. Kenyataan dibuat selepas pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Putin menegaskan perjanjian itu akan dilakukan secepat mungkin sekiranya persetujuan untuk menarik semula sekatan ke atas ekspor produk pertanian Rusia dilaksana sepenuhnya. Erdogan berharap satu jalan keluar akan dapat dicapai tidak lama lagi. Rusia tarik diri daripada perjanjian itu Julai lalu selepas mendakwa ekspor Malaysia dan bajanya berdepan halangan. Inisiatif itu ditaja Turki dan PBB. Ia membolehkan bijirin keluaran Ukraine dipasarkan ke luar negara menerusi pelabuhan Laut Hitam dan membantu mengurangkan krisis makanan global. Aksi Liga Super, Kelantan United FC berjaya bangkit untuk mencatatkan kemenangan kedua musim ini selepas menewaskan pasukan tercorot Kuching City FC 2-1 di Stadium Sultan Muhammad keempat malam tadi. Dalam perlawanan tersebut menyaksikan Kuching City mengejutkan tuan rumah menerusi tandukan penyerang import Abu Kamara selepas memanfaatkan hantaran pemain pertengahan Muhammad Zul Azlan Ibrahim pada minit ke-42. Tersentak dengan jaringan pelawat, Kelantan United yang meningkatkan tempo permainan hanya mengambil masa 3 minit untuk menyamakan kedudukan menerusi penyerang import dari Nigeria Ismail Akinade. Selang 7 minit kemudian, pemain import dari Filipina Jose Portilla muncul wira Kelantan United FC apabila menghadiahkan gol kemenangan selepas memanfaatkan tolakan Akinade di dalam kotak penalti. Kemenangan itu membolehkan Kelantan United FC kekal di tangga ke-12 Liga dengan 11 mata selepas 21 perlawanan. Pemain skuad kebangsaan Brandon Gunn akui 2 perlawanan persahabatan antarabangsa menentang Syria dan tuan rumah China bakal menjadi medan ujian terbaik untuk Harimau Malaya. Jelas beliau segala maklumat yang diperoleh bakal digunakan sebaiknya sebelum mengharungi kelayakan Piala Dunia 2026 dan kejohanan Piala Asia 2023. These are the type of games that we need to play to test ourselves not only individually but as a team and see where our weaknesses lie and where our strengths lie as well. So these will be used for the coaching staff and also the players to gain an understanding of where we're at and what we need to do to improve. Skuad kendalian Kim Pan-gon bakal mengharungi 2 perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 menentang Syria dan tuan rumah China pada esok dan Sabtu ini. Dan ini perkembangan tenis terbuka Amerika Syarikat. Carlos Alcaraz terus mempamerkan rentak permainan terbaik pada kejohanan tersebut apabila berupaya mengekalkan kemenangan untuk mara kesaingan suku akhir. Dalam aksi 16 terakhir, Alcaraz menang dengan keputusan 6-3, 6-3, 6-4 menewaskan pemain Itali Matteo Arnaldi. Kemenangan itu sekaligus membolehkan Alcaraz berada di landasan terbaik untuk mempertahankan kejuaraannya pada musim ini. Turut mara ke suku akhir Novak Djokovic, Andrei Rublev dan Taylor Fritz. Aksi suku akhir dijadual berlangsung esok. 6-3, 6-4. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Saya Hazel Desmond, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.